الفاتح إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على الشفاعة بالله نصر أعداء سوء الضيف الفرج ورحمة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات عليه الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا ويستر لنا ذنوبنا ويغفر لنا جميع حوجنا ويرفعنا في علانيه مع الحبيب المصطفى طه الأمين سيد الخلق أجمعين وعدل الله سبحانه وتعالى يعين لنا يا رب العالمين ويجعل هذا في هذه الدروس النفع والخير والبركة إن شاء الله وعلى كل الصالحين وسلف صالحين بهذه دروسهم ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا بها قولي يا رب العالمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih lagi kita berterusan untuk tadabbur Al-Quran. Dan Alhamdulillah kita sudah sampai pada surah Al-Qiyamah. Dan kita mula pada surah Al-Qiyamah adalah kita sudah sampai pada ayat wujuhun yawma idzin Naam, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Sampai pada ayat ini. Naam pada surah Al-Qiyamah ayat 23 insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan sambung pada wujuhun yawma idzin basirah. Naam pada ayat yang seterusnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, seperti mana kita sebut di kelas yang sebelum ini adalah kita kata pada hikmah Al-Quran Al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala pada susunannya untuk Al-Quran Al-Karim. Apabila ada berita ataupun khabar tentang ahli syurga ataupun untuk ahli neraka akan ada selepasnya berita untuk ahli syurga bagaimana. Dan pada surah Al-Qiyamah ini adalah mula dengan balasan kepada orang-orang beriman. Bagaimana balasannya di hari kiamat. Pada nama surah ini surah Al-Qiyamah menunjukkan kita pada hal yang akan berlaku pada hari kiamat. Jadi subhanallah kita kata pada halnya adalah hal orang beriman di hari kiamat adalah pada seperti mana Allah SWT firman dalam Al-Quran wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kita kata pada tadabbur di kelas yang sebelum ini adalah orang beriman adalah mukanya adalah bercahaya. Dia mukanya adalah bercahaya di hari kiamat. Ah, disebabkan apa dan dia dalam keadaan basyasha wa surur, maksudnya dia dalam keadaan gembiraan. Seperti mana ah, kita sebut adalah dia dalam keadaan gembira sangat. Dan bagaimana orang itu tidak akan gembira. Sesungguhnya dia akan lihat pada Allah Subhanahu wa taala di masa itu, seperti mana dalil daripada kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innakum satarawna rabbakum ayana kama tarawna al-qamara lailatal badr." Sesungguhnya akan lihat pada Tuhanmu di hari itu adalah seperti mana lihat pada bulan di masa apabila dia sempurna, maksudnya seperti mana lihat bulan di langit apabila dia sempurna panggil Badr. Subhanallah. Maka di masa itu adalah orang beriman bagaimana tak nak bergembira jika dia lihat pada Tuhannya. Dan juga adalah kita kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala kata nadhira maksudnya adalah gembira. Muka-muka orang itu adalah gembira, bercahaya. Bagaimana dia tak gembira dan jika dia lihat pada Tuhannya. Allahumma ja'alna min ahli jannah. Ya Allah jadikan kita daripada golongan ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Nah, seterusnya adalah ayat wujuhun yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Hal orang yang kafir
Dan hal orang di masa itu adalah mukanya adalah abisa, kariha, muswaddah. Yani muka orang itu dalam keadaan adalah dia masam muka dan juga dalam keadaan adalah hitam mukanya, ha? Dan dia adalah menunggu untuk azab yang akan turunkan atasnya. تظن أن يفعل بها فاقرة. يعني mungkin dia sampai perasaan adalah akan turunkan di atasnya azab yang dahsyat. Naam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. تظن أن يفعل بها فاقرة. نعم، dan juga adalah ومعنى الفاقرة الداهية الفظيعة التي تكسر فقرات الظهر adalah azab dahsyat ataupun hal yang dahsyat yang luar biasa yang turun ke atasnya sampai tulang belakangnya patah. Itu adalah maksud pada فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. Hai, maksud pada ayat ini kalla dekat sini adalah seperti perhatianlah, atau dia membawa mana uh, nah, kalla idza balagat at-taraqi wa qila man raq. Seperti ini adalah peringatan pada orang kafir. Yani irtadi'u ya ma'syarul muslimin ya ma'syarul musyrikin. Hati-hati wahai orang yang musyrik. الغافلين على الآخرة وأهوالها yang lupa lah hal akhirat dan apa yang akan berlaku di akhirat. Alhamdulillah. Nah. Tanabbahu lima baina aydikum minal ahwal mukhatir. Berhati-hatilah apa yang akan berlaku pada kamu di masa akan datang. Fa inna dunya dara fana. Sesungguhnya dunia ini adalah tempat yang fana, yang akan fana. ولا بد أن تتجرعوا كأس المنية فإذا بلغت الروح عالي الصدر وهي التراقي أشرفتم على الموت. Dunia ini adalah dar fana dan setiap nafsu akan dapat akan sampai pada keadaan mati maksudnya. Dan jika keadaan itu ruh sudah sampai pada a'ali sadr fa idza balagat ruh, jika sudah ruh sudah sampai pada bahagian atas daripada pada dada, dan itu adalah panggil taraqi. Wa asyraftum 'ala al-maut, dan sampai macam nak mati dalam keadaan mati. Wa qala ahlul marid wa asdiqaih marraq, dan kata orang yang keliling orang itu maksudnya pada keluarganya dan kawan-kawannya kata man raq, wa qila man raq, dan di masa itu akan kata siapa yang akan boleh tolongnya, rawatan untuknya, bagi rawatan untuknya. Dan orang, tapi orang itu apa? Wa dhanna annahu al-firaq. Dalam keadaan itu adalah orang yang dalam keadaan itu maksud panggil kalam keadaan muhtadir. Apa maksud muhtadir? Muhtadir adalah maksud macam dia dah tahu dia dalam keadaan niza' sekarang. Ruhnya dah nak keluar. Siapa yang boleh tolong lagi? Siapa yang boleh tolong bagi rawatan? Rawatan apa yang nak laku di masa itu? Ruhnya dah nak keluar. Naam. Wa dhanna annahu al-firaq. Naam. Ayqana annahu sayufariqu dunya. Orang tu sudah yakin dia akan keluar pada dunia ini dan akan tinggalkan ahlinya, keluarganya, hartanya. Kenapa? Kenapa dia aiqan sampai yakin dia akan tinggalkan dunia itu? Disebabkan dia lihat dengan matanya kepada malaikat maut. Dia lihat pada malaikat maut di masa itu. Wa dhanna annahu al-firaq. Kalla idza balagatit taraqi, ruhnya sudah sampai atas, bahagian atas daripada dunia dan nak keluar. Wa qila man raq, kata siapa yang boleh menolong untuknya, tolong dia, rawatan untuknya. Wa dhanna annahu al-firaq, dan orang itu sudah sampai ke yakin dia akan tinggalkan dunia, dan akan tinggalkan ahlinya, keluarganya, hartanya, semua akan tinggalkan. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. نعم. والتفت الساق بالساق. نعم. والتفت الساق بالساق adalah اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
Dalam keadaan ni adalah wartafat as-saq bis-saq, dalam keadaan ni adalah satu, satu dalam keadaan dia tidak boleh bergerak, maksudnya dalam masa itu. Waltafat as-saq bis-saq ila rabbika yawma idzin al-masaq. Dalam keadaan dia badannya tidak boleh bergerak, fala yaqdiru ala tahrikihima, kakinya tidak boleh bergerak, badannya tidak boleh bergerak. Lianna al-maut qad dabba fihima, kerana apa? Kerana kenapa mula pada kaki? Kenapa adalah wal tafati saq bisaq? Kenapa mula adalah keadaan itu daripada kaki? Disebabkan adalah ruh awal ma takhruj min ar-rijlain ila an tantahi ila al-hulqum. Sebab ruh awal keluar adalah daripada kaki, bahagian kaki, daripada bahagian bawah. Kemudian berterusan naik-naik sampai adalah hulqum, sampai ke hulqum. Kata Imam Hasan al-Basri, naam, kata Imam Hasan al-Basri, matat rijlahu falam tahmilah, wa qad kana alaihima jawalan yasiru bihima nahwa al-ma'asi. Kata Imam Hasan al-Basri adalah awal yang akan mati adalah mati kakinya, yang akan mati adalah mati, yang mati adalah mati mula pada daripada kakinya, yang dulu mengangkatkan dirinya dan juga pergi buat maksiat dan melakukan adalah dosa-dosa. Itu adalah hal. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala matikan mula daripada bahagian bawah sampai orang itu tidak boleh bergerak. Nah, ila rabbika yauma idzinil masaq. Yani kepada Tuhan Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan semua kembali kepadanya. Yani di masa itu adalah semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di masa itu akan kumpulkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di masa itu akan kumpulkan orang-orang yang beriman dan juga orang yang kafir. Nah, mohon maaf kalau boleh kita sama jaga tutup mic. Ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Di masa itu akan semua adalah kembali kepada. Nah, Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Di masa itu adalah semua akan adalah di masa itu semua adalah akan kepada orang yang beriman dan juga orang yang kafir, orang yang asi, yang orang yang semua orang adalah munafik, kafir, semua akan adalah kumpul di masa itu. Ini Allah Subhanahu wa taala, ila rabbika yawma idzinil masaq. Di masa itu adalah apabila kumpulkan semua itu, semua orang beriman dan orang kafir, kemudian orang itu apa akan yusaquna ilal jannati awin nar. Orang itu akan membawa, malaikat akan membawanya, adalah sebahagian akan pergi ke syurga, adalah sebahagian yang akan pergi ke neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita pada ahli syurga insya-Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. Yani maksud orang kafir itu di halnya di dunia ini tidak adalah percaya kepada Al-Quran, dan dia tidak pernah adalah salat kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hal orang itu apa? Walakin kadzdzaba wa tawalla. Dia adalah kufur waliyad billah, dan dia kufur, tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beriman pada Al-Quran, dan dia menjauhkan dirinya daripada taat dan juga pada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. يعني orang tu balik kepada keluarganya, ثم ذهب إلى أهله يتمطى. Yani maksudnya kemudian dia adalah pergi kepada keluarganya dalam keadaan apa? Dengan sombong. Dengan keadaan dia adalah sombong, dia adalah takabbur dalam keadaan itu. Naam. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. Maksud pada maksud dalam keadaan ini, أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. Ayat ini adalah turunkan pada Abu Jahal.
turun sebab asbab nuzul. Kalau kita tengok pada awal asbab nuzul, turunkan pada turun pada Allah Subhanahu Wa Taala di sebabnya adalah Abu Jahal. Kenapa? Di masa itu baginda Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Abu Jahal di dalam satu jalan pada jalan-jalan Makkah. فأمسكه بمجامع ثوبه ثم قال له أولى لك فأولى. Nabi SAW kata pada Abu Jahal adalah أولى لك فأولى. Kemudian Abu Jahal kata apa? فقال له أبو جهل أتتوعدني وتهددني يا محمد. Dia kata, wahai Muhammad, kamu adalah takutkan aku ini kata akan berlaku untuk saya macam-macam di hari kiamat. Wallahi la tastati' la anta wala rabbuk. Ini adalah maksud pada aula laka fa aula, seperti mana wail akan ada balasan yang teruk kepadamu. Seperti perkataan seperti itulah maksudnya. Nah, jadi Abu Jahal kata, wahai Muhammad, kata pada aku akan ada susah di masa akan datang. Kamu tidak boleh buat, dan Tuhanmu pun tidak boleh buat. Lan taf'ala bi syai'a, tak akan buat apa-apa pada diriku. Abu Jahal tu kata, wallahi inni la a'udzu ahlal wadi. Sesungguhnya Abu Jahal tu kata, saya adalah orang yang baik dengan ahli-ahli yang duduk di kawasan ini, maksudnya Makkah. Uh, Jadi apabila ada pada hari Badr, perang Badr, sara'ahu Allah wa qatalahu syarra qatlah. Naam, maka Allah Subhanahu wa taala sara'ahu Allah wa qatalahu syarra qatlan. Abu Jahal di masa itu di perang Badar adalah mati dalam keadaan yang dahsyat, subhanallah. Dan ayat ini turunkan pada siapa? Turun pada Nabi Muhammad SAW. Di asbabnya apa? Asbabnya Abu Jahal. Tapi sekarang di zaman kita, berapa Abu Jahal yang ada seperti itu? Bukan maksudnya ayat ini adalah hanya kepada Abu Jahal, tapi adalah pada seluruh orang yang tidak beriman, kepada seluruh orang yang musuh-musuh Islam, kepada seluruh orang yang tidak yang seperti mana yang kita tengok di zaman ini pada orang kafir, Yahud dan sebagainya. Semua ini ayat ni termasuk pada semua orang itu. Jadi al-ibrah bil umum la bi khususis sebab. Ibrah adalah dengan umum. Sebab Al-Quran ini bukan turunkan adalah itu berkaitan dengan bab ini sahaja ataupun berkaitan dengan hal ini sahaja. Tak, ini adalah berkaitan kepada semua, bukan adalah khusus sahaja. Ini secara umum untuk kita semua. Jadi maksud pada bab ini, nah, orang yang taghiyah ataupun orang yang musuh Allah Subhanahu wa taala yang melakukan macam-macam dekat dunia ini, bertahuilah akan satu hari akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan balas dalam bab ini orang kafir, orang yang buat musuh Allah Subhanahu wa taala, yang orang buat masalah dan sebagainya. Jangan ingat Allah Subhanahu wa taala biar orang itu seperti itu, tidak ada balasan untuknya. Ada balasan untuknya di dunia. Kalau tidak ada di dunia, maka ada di akhirat. Dalam seperti mana Allah Subhanahu wa taala, nah, apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Nah, semua akan ada balasan untuknya di hari kiamat. Mungkin Allah Subhanahu wa taala yuakhir al-azab. Mungkin Allah Subhanahu wa taala lambatkan azab di atas orang yang musuh Allah Subhanahu wa taala untuk beragama, tetapi tetaplah azabnya akan lambat. Jika tidak di dunia, maka dia akan dapat di akhirat. Ayahsabul insanu an yutraka suda? Ini ayat-ayat yang menunjukkan pada bab ini. Adakah orang kafir ini, ataupun orang syirik itu, dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala biar dia tanpa adalah taklif, maksud taklif pada itu tanpa adalah taklif untuknya, maksudnya untuk ibadah dan sebagainya. Dia ingat dia akan tinggalnya seperti mana binatang, tidak adalah amalan dia kena lakukan dan sebagainya, dia hidup macam tu dekat dunia, tak ada apa-apa. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna
wal insa illa liya'budun wal jinna wal ins. Jadi kalau kita sebut al ins bukan adalah ada bahagian-bahagian. Al ins semua adalah untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan akan biarnya seperti mana binatang tidak ada apa-apa tanpa ada apa-apa dalam tak ada hisab dan balasan untuknya. Dan orang tidak boleh adalah dia yadhunnu hakadha. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ini tanpa ada apa-apa. Maksud tanpa ada kita perlu buat apa-apa. Tak. Kita ada di dunia ini adalah sementara dan kita akan kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini pun secara umum untuk kita semua. Jadi beringatlah kita akan satu hari kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita akan alhamdulillah, dan kita akan lihat pada balasan apa yang kita lakukan dekat dunia ini. Hasil ataupun balasan pada apa yang kita lakukan dekat dunia ini akan lihat di hari kiamat. Subhanallah, dan ini adalah semua bukan sahaja pada hari kiamat, tapi orang beriman subhanallah halnya daripada masa dia dalam keadaan niza, subhanallah, dia mati dalam husnul khatimah, kemudian adalah dalam kubur Allah Subhanahu wa taala jadi kuburnya adalah luas dan jadi kuburnya bercahaya. Naam, subhanallah. Dan ini adalah hal orang beriman. Maka kita usaha insya-Allah subhanahu wa ta'ala untuk amalkan untuk akhirat kita seperti mana kita amal untuk dunia kita ini. Seperti mana kita plan dan duduk siap buat persiapan untuk kita nak keluar dekat dunia ini, nak buat bisnes ini, itu, nak pergi sana, pergi sini. Jadi kita plan betul-betul. Jadi kita plan lah juga untuk apa? Untuk akhirat kita, apa yang kita nak dapat yang pada yang baik, jadi kita kena amalkan untuk kita dapat. Sesungguhnya orang tak akan masuk syurga dengan amalannya, akan masuk dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan maknanya adalah kita tidak amalkan dekat dunia ini. Kita matlub minnal amal adalah kita kena amal dekat dunia ini dan serah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita pada ahli syurga biiznillah Subhanahu wa taala. Alam yakun nutfatan min mani yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan insan ini, manusia ini yang takabur atas Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah dia jadikan daripada nutfah, maksudnya pada air mani. Naam. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, "Alam nakhluqukum min ma'in mahin." Maksud Allah Subhanahu wa taala ciptakan semua daripada air yang iaitu air apa? Air mani. Fahada aslul insan, maka ini adalah asal manusia. Kemudian fa asbaha alaqah, kemudian jadi adalah tulangin yang dekat rahim. Kemudian fa khalaqa fa sawwa, kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan, jadikan adalah sekutu langit itu adalah jadikan apa? Jadikan manusia. Subhanallah, ja'alahu insana sawiyah, jadikan adalah apa? Jadikan dia manusia. Fa Naam. فجعل منه زوجين الذكر والأنثى. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan daripada sekutu langit itu yang jadikan, maksudnya di maknanya ibunya, ja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa, jadikan badannya adalah apa? Sepasang adalah laki dan perempuan. Semua ini dengan biqudratihi jalla wa ala ma'anna nutfa wahidah. Dengan ini semua dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu adalah nutfah, air mani itu adalah satu. Tapi pada itu pun Allah Subhanahu wa taala jadikan adalah pada laki dan juga perempuan. Ayat yang seterusnya mengatakan apa? Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta? Alaysa perkataan ini seperti soalan. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta? Bukanlah Allah Subhanahu wa taala mampu untuk hidupkan orang yang mati balik, orang yang mati hidupkan dia balik? Bukan Allah Subhanahu wa taala boleh seperti itu? Kita jawab apa? Bala.
Bala wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Atau kalau kita sendiri, kita baca ayat ini, alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, kita sebut, bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Tulis perkataan itu, kita baca, jika kita baca sendiri ayat ini, alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Kalau Allah Subhanahu wa taala mampu untuk hidupkan orang yang mati, hidupkan orang yang mati, hidupkan dia balik, bala, ya. Soalan alaysa, apabila kita ada alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, jawapan untuknya bukan ya, na'am. Bukan Allah Subhanahu wa taala boleh hidupkan orang yang mati. Dalam bahasa Melayu tak ada beza. Kita sebut apa? Ya. Allah Subhanahu wa taala boleh hidupkan orang yang mati, kan? Tak. Oh, ya, betul. Ha. Tapi kita dalam bahasa Arab ada perbezaan. Kita tak boleh sebut ya, na'am. Kalau kita sebut alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, kemudian kita ini faedah daripada bahasa Arab, maksudnya kalau soalan alaysa, kita tidak boleh sebut na'am. Kenapa? Sebab kalau kita sebut na'am, jadi makna isbat. Apa maksud isbat dekat situ? Maksudnya jadi ya. Nauzubillah, Allah Subhanahu wa taala tidak boleh hidupkan orang yang mati. Kalau kita sebut na'am, kita tak boleh sebut na'am. Kena sebut apa? Bala. Bala, tidak boleh kita sebut na'am. Seperti juga sama dalam surah At-Tin. Alaysa Allahu bi na'am. Na'am, dalam surah At-Tin juga di akhirnya kita juga akan sebut apa? Bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Kita tidak sebut apa? Kita tidak sebut na'am. Juga kita kena sebut apa? Bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bukanlah Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah Subhanahu wa taala yang maha adil? Bala, ya, Allah Subhanahu wa taala maha adil. Nah, seperti itu adalah kita akan sebut apa? Itu sebab kita sebut bala. Jawapan alaysa bala. Nah, ni kalau contoh untuk mudah nak faham benda ni, kalau kita kata alasta nadir, contoh orang tanya saya, alasta nadir, orang tanya alasta nadir, dia kata alasta nadir, apa jawapan untuknya? Kalau saya jawab na'am, maknanya ya, saya bukan nadir. Tapi kalau saya sebut bala, maknanya ya, saya nadir. Nampak? Na'am bala makna akan berubah. Jadi bukan na'am itu adalah jawapan untuk alaysa. Na'am itu adalah untuk jawapan hal. Kalau kita sebut hal anta nadir, adakah kamu nadir? Na'am, ana nadir. Jangan sebut bala. Bala bukan jawapan untuk hal. Hal jawapannya adalah na'am atau la. Barakallahu fikum. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. الحمد لله رب العالمين. Pada surah ini menunjukkan pada kita tentang hal kiamat. Dan seperti mana kita tengok dari awal surah ini, Allah Subhanahu Wa Taala mula dengan qasam, dengan demi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, dan juga nafsu, dan ceritakan tentang orang orang ingat Allah Subhanahu Wa Taala tak akan kumpulkan dia balik, dia hidupkan dia balik, tentang kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Allah, dalam surah ini adalah cakap tentang hal kiamat bagaimana dan apa yang akan berlaku di masa itu. Akan orang yunabba'ul insanu bima qaddama yawma idzin bima qaddama wa akhar. Semua Allah Subhanahu wa taala akan beritahu pada setiap orang apa yang dia lakukan pada amalannya dekat dunia. Dan kita ceritakan sebelum ni, tentang bab ini, maksudnya kita dah cerita di hari itu tentang, di masa kita tadabbur, kita kata setiap orang ada malaikat yang tulis catatkan apa yang dia lakukan pada amalan yang baik dan juga pada amalan yang bukan. Dan subhanallah, kita kata juga balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Dalam keadaan itu adalah juga kita kata orang akan, anggotanya, badannya, dia akan terti di masa itu di hari kiamat. Jadi maka semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita pada ahli syurga insya-Allah, yang amalkan untuk akhiratnya, yang usaha untuk dapat akhirat, dan usaha untuk jadikan daripada ahli syurga.
Kita adalah di dunia ini seperti mana kita dengar pada guru kita adalah ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ini adalah sekejap je. Ha? Maka jadikan dia hidupan kamu dekat dunia ini dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kirakan seperti mana sebut sebelum ni, kalau kita kirakan masa dunia dengan masa alam barzakh dan juga alam akhirat, masa dunia yang paling sikit. Masa dunia adalah yang paling sikit. Masa alam barzakh, Allahu a'lam berapa lama akan hidup dekat alam barzakh. Alam akhirat lagi Allahu a'lam. Sesungguhnya adalah setiap hari yang kira daripada hari kiamat adalah seperti mana alf yaum, seperti 1000 hari daripada hari-hari kita yang biasa. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala selamat yang kita insya-Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan akhirat. Kita usaha insya-Allah jadikan dengan orang yang bertakwa, dengan orang yang baik. Sesungguhnya adalah seperti mana Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ma'a man ahab. Al-mar'u ma'a man ahab. Sesungguhnya orang akan ada sekali dengan orang yang dia sayang badannya. Jadi kita tengok, kita sayang pada siapa? Sayang pada Allah dan Rasul, insya-Allah kita akan ada sekali dengannya. Maksud kita akan ada di syurga insya-Allah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sayang pada orang yang saleh, insya-Allah kita akan jadi dengan orang yang saleh. Tapi walayazubillah, kalau bukan adalah bagaimana hal kita? Nabi alaihi salatu wassalam adalah seorang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Tentang pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanya badannya adalah tentang hari kiamat. Bila hari kiamat? Nabi SAW tak jawab terus. Orang tu tanya lagi, bila hari kiamat? Kemudian Nabi SAW tanya balik pada orang itu. Wama a'adatta laha? Apa yang kamu buat persiapan untuk hari kiamat? Kamu tanya tentang hari kiamat. Apa yang kamu buat persiapan untuk hari kiamat? Qala ma a'adattu laha min kasrati siyamin wala salatin wala zakat. Walakin hubbullahi wa rasulih. Atau kama qala. Dunia adalah dia kata, aku ni tidaklah buat banyak daripada amalan, pada puasa banyak dan solat banyak ataupun zakat banyak. Tetapi yang saya buat adalah yang saya ada adalah hubbullah, sayang pada Allah, wa rasulih dan rasulnya, saya sayang pada Allah dan rasulnya. Kemudian Nabi SAW jawab, Al-mar'u ma'a man ahab. Sesungguhnya orang akan ada sekali dengan orang yang dia sayangnya. Jadi kita semoga Allah SWT jadikan kita daripada ahli syurga insya-Allah, orang yang sayang pada Allah dan sayang pada Rasulnya. Naam, al-mar'u ma'a man ahab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ini adalah sebab di antara kata yang kita dengar daripada guru-guru kita, as-sahib sahib. As-sahib sahib. Yani orang sahabat, orang kawan-kawan, kawan-kawan itu sahib, dia akan menarik, akan tarik kita. Jadi maka tengok, setiap orang tengok siapa kawan dia. Kalau kawan baik, insya-Allah dia orang tu akan tariknya kepada jalan yang baik. Kalau tidak, walayazubillah, akan bagi dia jauh daripada jalan yang benar ataupun jalan yang betul. Nah, di antara kata-kata juga pada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qul li man tusahib aqulu laka man ant. Bagi tahu aku ni siapa kawan kamu? Siapa kamu berkawan dengan siapa? Ha, aqulu laka man ant. Maka saya akan beritahu kamu ni siapa sebenarnya. Jadi kalau orang dia sentiasa dengan orang yang baik, maka insya-Allah akan jadi baik biiznillah subhanahu wa taala. Kalau orang sentiasa dengan orang waliyazubillah tidak baik, jadi hadza yukhaf alaih. Ini adalah takut tentang halnya, waliyazubillah, takut dia mati dalam keadaan yang tidak baik, waliyazubillah.
Jangan ada orang kata saya ni boleh dengan siapa-siapa. Boleh dengan orang Muslim dan non-Muslim. Boleh duduk dengan mana-mana. Kamu berhati-hati dalam bab ini. Takut menarik kita kepada jalan yang tidak betul. Jadi baik lagi lebih selamat adalah kita dengan orang yang baik. Sentiasa dengan orang yang baik. Nabi SAW, kenapa kita kena sentiasa dengan orang yang baik? Nabi SAW bersabda, unsur akhaka zaliman atau mazluman. Menangkan pada saudaramu dalam keadaan dia zalim ataupun ada orang zaliminnya. Kemudian sahabat terkejut pada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata, jika adalah orang zaliminnya, ha? Ada orang zaliminnya, contoh ada orang buat masalah dengan dia. Kita menangkan dia, kita lawan dengan orang tu. Tapi jika kawan kita ni yang zalimi orang lain, yang dia tukar masalah di atas orang lain, takkan kita nak bagi tolong dia buat juga masalah dengan orang yang lain. Katalah untuk mudah nak faham. Adalah seorang kawan, dia buat masalah dengan orang lain, tengah gaduh dengan orang lain. Kalau orang lain tu dia yang sebab untuk masalah, mungkin kita tolong dia. Jika kita tahu benar itu adalah kawan kita ini bukan dia salah, orang tu yang salah dan orang tu tengah buat masalah dengan dia. Mungkin kita tolong dia, tak masalah. Tapi kalau kita tahu kawan kita ni yang salah sebenarnya dan dia pergi buat masalah dengan orang orang lain, bagaimana kita akan adakah pergi tolong dia? Contoh kita ni nampak ada kawan kita adalah dia ambil hak orang. Kita tolong dia pergi ambil hak orang. Ha? Macam dia ambil, benda bukan dia punya, dia pergi ambil. Kita pergi tolong dia? Tak, bukan macam tu. Ini soalan yang jadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa itu. Sahabat tanya, bagaimana kalau orang itu dia yang salah, adalah bagaimana kita tolong dia? Kalau orang buat salah dengannya, okey, kita tolong dia. Tapi kalau dia yang salah, bagaimana kita tolong dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab tentang bab ini dengan apa? Dengan kita nasihat badannya. Jika dia dalam keadaan yang tidak betul, maka kita nasihat untuknya, untuk dia ingatkan pada jalan yang betul. Jadi itu adalah di antara sifat kawan yang baik. Jika dia nampak kita, kama qala Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam, jika kita nampak kawan itu adalah, jika nampak kita dalam keadaan yang tidak betul, maka dia akan tegur pada kita. Bukan akan biar, alah biar dia nak buat apa, biar dia buat. Tak. Orang yang baik, dia tak biar kawan dia dengan keadaan yang tidak baik. Dia akan tegur badannya. Jadi itu adalah kelebihan pada sahabat, kawan-kawan yang baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita dengan orang yang bertakwa sentiasa di dunia dan juga di akhirat biiznillah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadha wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini sedikit daripada yang banyak. Semoga insya-Allah apa yang saya kongsikan dengan semua ada manfaat untuk semua biiznillah subhanahu wa taala, dan insya-Allah subhanahu wa taala kita akan bertemu di minggu yang hadapan dengan surah yang baru insya-Allah subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Untuk maklumkan untuk semua, insya-Allah di Baitul Furqan kita masih lagi insya-Allah buka peluang untuk infak kitab. Kita ada kitab-kitab buku Al-Itqan dan juga buku Tajwid Amali dan juga buku latihan baru stok sampai. Kita ada Tajwid Amali dengan buku latihan stok baru sudah sampai. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita buka peluang pada semua siapa yang berminat untuk nak infak. Kita adalah beberapa madrasah yang berminat untuk kitab itu. Dan juga bukan syarat dia infak kepada madrasah. Kalau ada orang nak beli buku tu pun kita buka peluang untuknya. Juga contohnya ada orang nak ambil buku tu nak bagi kepada orang yang lain, boleh juga, tidak ada masalah pada bab ini. Dan juga jika ada pada yang hadir dia ada madrasah dan sebagainya, dia perlu kitab, kita boleh tolong insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tolong sama-sama biiznillah dalam bab ini insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga insya-Allah jadi saham untuk akhirat untuk kita semua insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itu satu lagi insya-Allah kita dah Ramadan dah lagi berapa hari biiznillah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita usaha insya-Allah seperti mana setiap tahun kita ada
kelas tadarrus adalah tadarrus pada Ramadan. Jadi tahun ini kita buka juga, masih lagi buka untuk tadarrus. Bagi siapa-siapa yang berminat untuk nak join tadarrus di Baitul Furqan, insya-Allah kita adalah buka peluang untuk orang join dengan kita. Tadarrus ini pada tahun ini insya-Allah dia seperti mana tahun-tahun sebelum ni, adalah yuran khas untuknya. Tapi insyaAllah kalau ada juga pada orang yang nak join, dia mungkin ada masalah pada kewangan dan sebagainya, maklumkan insyaAllah nanti saya akan tolong apa yang saya mampu untuk tolong, saya akan tolong insyaAllah. Mungkin kita boleh bincanglah tentang yurannya. Sebab saya amalan ini pun Alhamdulillah. Dan sebab apa? Sebab amalan ini pun saya buat di antara niat insya-Allah kita tolong menolong pada guru-guru, khususnya banyak pada guru di masa raya, mungkin dia adalah perlu pakai duit dan sebagainya untuk keluarganya di luar negara dan sebagainya. Jadi Alhamdulillah kita Baitul Furqan ni adalah berapa guru daripada luar negara, bukan daripada Malaysia. Saya ni duduk di Malaysia, Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Jadi syukur kepada Allah SWT, saya dapat nak tolong orang tu dengan bab ini. Jadi Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kamu semua juga dapat saham untuk akhirat sama-sama kita dalam bab ini biiznillah SWT. Dan saya itu adalah pada bab tadarrus. InsyaAllah kita akan ada juga pada bulan Ramadan, pada setiap hari selain pada tadarrus, kita akan ada satu kelas untuk bacaan juzuk 30. Kita akan belajar tajwid asas, dan juga kita akan ada bacaan untuk juzuk 30 insya-Allah pada bulan Ramadan insya-Allah subhanahu wa taala. Nanti insya-Allah kita akan keluarkan iklannya mungkin hari ini ataupun esok insya-Allah kita keluarkan iklannya. Biiznillah subhanahu wa taala pun ini adalah selama Ramadan, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Insya-Allah mungkin sampai 25 Ramadan insya-Allah subhanahu wa taala. Kelas itu pun kita akan ada tajwid. Siapa yang berminat boleh join insya-Allah subhanahu wa taala, pun kita akan keluarkan iklannya, nanti boleh tengok biiznillah subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya seronok dan gembira sekarang, Masya Allah, tengok ramai yang join. Semoga insya Allah apa yang kita kongsikan dengan semua ada manfaat biiznillah subhanahu wa taala. Semoga insya Allah dengan usaha kita nak tolong-menolong sama-sama, jadi ini adalah amalan yang saham untuk akhirat kita semua masing-masing insya Allah. Dan setiap orang tolong lingkup apa yang dia mampu. Tak syarat, mungkin kadang-kadang ada orang dia tidak mampu nak tolong dengan harta, tolong dengan dia join dan sebagainya, dia rasa macam mungkin tak boleh, banyak kelas dah join sana sini, macam dia tak boleh nak teruskan lagi ataupun nak ambil kelas lagi, menambahkan masa tak membantu, dan masalah kewangan tidak membantu. Jika adalah masalah pada kewangan, itu bukan masalah di Baitul Furqan, insya-Allah kita boleh buka peluang pada masing-masing insya-Allah, siapa-siapa yang nak join. Dan jika tak dapat, sebab di antara sebabnya adalah pada masa tidak cukup untuk nak handle semua kelas-kelas itu, boleh tolong kita insya-Allah luar-luarkan iklan-iklan kita kepada orang yang lain. Mudah-mudahan jadi saham untuk akhirat untuk kamu semua biiznillah subhanahu wa taala. بارك الله فيكم، جزاكم الله عن كل خير. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والعلم والامتحان بحق الأدنان. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا واستر لنا عيوبنا واقضي لنا جميع حوائجنا يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن أمة محمد، واسترنا واستر والدينا واستر المتحمات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله على كل خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.